Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Sehari ini ya boleh dikatakan sebagai berita baik buat YB Rafizi Ramli. Apakah berita baik ini? Kalau kita ingat kembali sahabat-sahabat semua, YB Rafizi Ramli membuat pendedahan ya berkaitan dengan Sapura dan akhirnya ya bekas CEO ini menyaman ya YB Rafizi Ramli. Tapi apa yang berlaku hari ini sahabat semua, perkembangannya adalah saman tersebut yang dibuat ya ditarik balik. Jadi kita ucapkan tahniah kepada YB Rafizi Ramli. Jadi untuk mengetahui detailsnya, mari kita lihat ya kenyataan media ini yang menyatakan kes saman bekas CEO Sapura Energy terhadap Rafizi Ramli selesai menerusi mediasi ya. Selesai menerusi mediasi. Maksudnya saman itu ditarik balik dan juga penyelesaian bersama. Kes saman bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sapura Energy Sdn Bhd Tan Sri Syahril Samsudin terhadap Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli diselesaikan menerusi proses mediasi. Syahril memfailkan saman terhadap YB Rafizi pada Mei tahun 2022 berikutan kenyataan timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat itu dalam 3 artikel disiarkan di akaun media sosialnya antara 31 Mac hingga 4 April tahun yang sama. Artikel itu sebagai reaksi terhadap kewajaran menggunakan dana awam untuk menyelamatkan syarikat itu seperti yang dicadangkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang mahu kerajaan menyuntik lebih banyak dana ke dalam Sapura Energy Berhad. Jadi YB Rafizi berkata, kedua-dua pihak bersetuju menyelesaikan kes saman itu tertakluk kepada 3 perkara, termasuk beliau mengeluarkan kenyataan berkaitan daripada laman web dan saluran media sosial yang lain. Ia disusuli Syahril, ya ini Syahril yang menyaman, menarik balik saman fitnahnya terhadap Rafizi dan sebagai balasan, menteri itu bersetuju tidak membuat sebarang kenyataan lanjut berhubung perkara berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung. Atas arahan mahkamah supaya pihak-pihak yaitu YB Rafizi dan juga Syahril berunding mencari penyelesaian melalui proses mediasi, peguam pihak terbabit merundingkan perkara itu. Pihak-pihak yang bersetuju sejumlah sumbangan disampaikan oleh plaintiff yaitu Syahril kepada 4 pertubuhan kebajikan sebagai muhibah bersama untuk menyelesaikan perkara ini, katanya menerusi Facebook hari ini. YB Rafizi juga berkata kedua-dua pihak bersetuju untuk menumpukan masa dan usaha kepada ekonomi negara berbanding menghabiskan masa mendengar proses undang-undang dalam tempoh yang panjang yang disifatkan sebagai tidak produktif. Jadi persetujuan itu selaras dengan matlamat kepentingan bersama kedua-dua individu berkenaan. Pihak-pihak juga mengiktiraf bahwa SAB kini adalah GLC, Syarikat Berkaitan Kerajaan, ya di mana PNB Permodalan Nasional Berhad adalah pemegang saham utama Sapura Energy Berhad. Oleh itu, ada persetujuan untuk tidak memanjangkan isu ini dan SAB boleh menumpukan pada usaha transformasi serta aktiviti perniagaan. Jadi pihak-pihak selanjutnya mengakui bahawa kenyataan dibuat Rafizi yang membawa kepada saman fitnah adalah sebagai tindak balas kepada kenyataan Najib. Memandangkan Najib bukan lagi Perdana Menteri, diakui bahawa tiada keperluan untuk mempolitikkan lagi isu berkaitan SAB iaitu Sapura Energy Berhad. Jadi ini dia sahabat semua antara keputusan ya di dalam saman fitnah ini, yang mana Syahril sendiri telah menarik balik saman fitnahnya terhadap YB Rafizi Ramli dan juga sebagai balasan menteri bersetuju untuk tidak lagi membuat sebarang kenyataan ya berkaitan dengan isu itu ya. Jadi itu antara kenyataan dan juga perkembangan ya terkini berkaitan dengan saman fitnah bekas CEO Sapura itu ya yang dibuatnya terhadap YB Rafizi Ramli kerana pendedahan ya yang dilakukan itu. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Apapun ya, apa yang lebih penting sekarang ini adalah untuk memberikan fokus ya kepada membaik pulih ekonomi negara yang gagal ya dipulihkan oleh kerajaan PAS dan Bersatu sebelum ini. Jadi anda boleh berikan komen atau pandangan dalam ruangan komen. Dari sebelum saya akhiri, satu lagi perkembangan yang menarik untuk saya kongsikan adalah kenyataan terkini ya daripada isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Katanya
Raikan samah bukan Islam sambutan Aidilfitri. Itu antara gesaan dan juga seruan ya daripada isteri Perdana Menteri ini. Jadi katanya pihak yang merayakan sambutan Aidilfitri digalakkan turut menjemput mereka yang bukan Islam, terutama golongan yang memerlukan untuk turut samah memeriahkan sambutan itu. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, ini karena Malaysia sendiri terdiri daripada rakyat pelbagai kaum dan agama. Jadi sudah menjadi budaya katanya untuk kita merayakan semua kerana Allah sendiri menjadikan kita pelbagai bangsa dan agama untuk dikenali antara satu sama lain. Jadi selain dapat bermaafan antara satu sama lain, sambutan ini juga dapat menunjukkan kebaikan antara satu sama lain. Jadi saya harap katanya semua pihak yang merayakan sambutan Aidilfitri dapat sama merayakan semua golongan katanya. Beliau berkata demikian selepas menghadiri satu majlis sambutan Hari Raya Insaf di Malaysia di Insaf Malaysia Taman Setiawangsa hari ini. Jadi lebih 500 anak yatim dan golongan yang memerlukan diraihkan pada majlis anjuran pertubuhan bukan kerajaan itu. Antara rumah kebajikan yang diraikan dalam majlis itu adalah Pusat Jagaan Kasih Nurul Hasna, Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Mering, Rumah Raidatul Al-Faiz, Persatuan Kebajikan Pusat Jagaan Zinyuan dan juga Pusat Jagaan Orang Tua Cahaya Maju. Selain jamuan makan, anak yatim juga berkenan turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti yang diadakan pada majlis itu, termasuklah seni mempertahankan diri, seni lukis dan pelbagai lagi. Sementara itu, Presiden Insaf Malaysia Ishak Abdul Kadir berkata, sambutan kali ini adalah yang pertama diadakan selepas beberapa tahun tidak diadakan akibat pandemik COVID-19. Katanya sambutan yang diadakan sebelum ini untuk anak yatim dan golongan memerlukan diadakan dalam skala yang besar, yaitu dengan jemputan lebih dari 2.000 orang. Sambutan hari ini juga katanya dibuat secara sederhana kerana kami masih berjaga-jaga dengan COVID-19. Namun jika diizinkan, tahun hadapan kita akan adakan sambutan secara besar-besaran, katanya lagi. Beliau berkata, menariknya sambutan Aidilfitri yang diadakan oleh pihak adalah anak yatim dan golongan memerlukan bukan Islam turut diraihkan bersama. Katanya, ia bertujuan untuk memberi peluang kepada golongan berkenaan untuk turut merasai sambutan Aidilfitri. Malaysia adalah negara mazmuk dan mereka yang bukan Islam juga diajak untuk berkongsi sambutan ini bagi mengeratkan silaturahim, katanya. Jadi, itu antara kenyataan terkini ya daripada isteri Perdana Menteri ya, Datin Sri Dr. Wan Azizah, dan menggesa supaya perkara ini dilakukan. Dan saya percaya ini sebenarnya ada satu gesaan ataupun seruan yang terbaik ya untuk kita eratkan silaturahim ya. Perkara seperti ini harus dilakukan. Tapi perkara ini sebenarnya kalau di Borneo, Sabah dan Sarawak tidak mengejutkan ya. Sebab apapun jenis perayaan ia akan dirayakan bersama ya. Kalau Christmas, kalau hari raya, tahun baru Cina, ya, Keamatan dan banyak lagi perayaan ya, seluruh rakyat Sabah akan merayakannya bersama. Begitu juga dengan rakyat Sarawak. Inilah keunikan rakyat Borneo, sahabat-sahabat semua. Jadi belajarlah daripada rakyat Borneo. Jadi terima kasih sahabat semua. Anda boleh berikan komen Anda, terutamanya hal yang pertama tadi, yaitu Syaril, bekas CEO Sapura, menarik balik samannya terhadap YB Rafizi Ramli. Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.